Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza binti Sabtuli, nomor matrik S176148, merupakan salah seorang pembentang bagi Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda Sains Sosial dan Kemanusiaan Persada pada tahun 2022. Pada kali ini saya akan membentangkan tajuk artikel atau kertas kerja saya yang diberi tajuk Adat Istiadat Masyarakat Islam Sukam Suluk di Kampung Telaga Pitas dan Faktor Pengamalannya. Kita mulakan dengan pendahuluan. Negeri Sabah terkenal dengan kepelbagaian etnik maupun agama. Masyarakat etnik yang menduduki Sabah antaranya adalah suku kaum Suluk yang mana memiliki kebudayaan yang tersendiri dan menjadi lambang kepada identiti etnik tersebut. Adat istiadat merupakan budaya yang masih lagi kelihatan wujud dalam kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Islam suku kaum Suluk di Kampung Telaga Pitas di Sabah. Yang menjadi persoalannya di sini adalah apakah faktor pengamalan adat istiadat yang sehingga kini masih lagi diteruskan dan apakah bentuk-bentuk adat istiadat yang masih diamalkan oleh masyarakat Islam suku kaum Suluk di Kampung Telaga Pitas di Sabah. Justru itu terdapat dua objektif yang telah digariskan oleh pengkaji dalam menjawab persoalan tersebut. Antaranya adalah yang pertama adalah mengkaji bentuk adat istiadat suku kaum Suluk di Kampung Telaga Pitas di Sabah, dan yang kedua adalah mengenal pasti faktor pengamalan adat istiadat dalam kehidupan. Bagi mencapai objektif kajian ini, beberapa kaedah telah digunakan, iaitu kaedah kualitatif dengan menggunakan kaedah temu bual dilakukan terhadap anggaran 8 hingga 12 orang informal yang berkaitan dan berautoriti. Yang kedua, kaedah pensejarahan, iaitu dengan menganalisis kandungan teks dengan bahan-bahan ilmiah. Dan yang terakhir adalah kaedah pemerhatian secara aktif, iaitu dengan melibatkan diri secara terbuka untuk mendapatkan data dan juga maklumat. Kita teruskan dengan perbincangan yang pertama, iaitu berkaitan dengan adat istiadat masyarakat Islam suku kaum Suluk di Kampung Telaga Pitas di Sabah. Di sini pengkaji telah membina satu jadual yang mana ia terdiri pada adat istiadat suku kaum Suluk di Kampung Telaga Pitas, jenis adat istiadat, tujuan dan status amalan bagi adat tersebut. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa terdapat 4 adat yang masih lagi mendominasi kehidupan masyarakat Islam suku kaum Suluk di Kampung Telaga Pitas. Antaranya adalah adat kehamilan, adat menyambut kelahiran bayi, adat perkahwinan dan juga adat kematian. Adat yang pertama adalah berkaitan dengan adat kehamilan, yang mana ianya terdiri daripada adat melenggang perut, pemakaian tangkal awat dan meminum air selusuh. Adat melenggang perut adalah adat yang dikhususkan bagi ibu hamil yang mengandung 7 bulan, yang mana ia bertujuan untuk memudahkan proses pergerakan bayi dalam kandungan, memudahkan proses bersalin ibu hamil pada hari kemudian kelak. Dapati bahawa sebagian masyarakat Suluk masih mengamalkannya. Adat yang kedua adalah adat pemakaian tangkal awat, yang mana didapati bahawa sebagian masyarakat Suluk masih mengamalkannya. Ia bertujuan untuk menjadi pelindung bayi dalam kandungan daripada gangguan makhluk halus. Meminum air selusuh merupakan bertujuan untuk melegakan rasa sakit dalam kandungan ibu hamil, dan kelihatan sebahagian masyarakat Suluk di Kampung Telaga Pitas itu masih mengamalkannya. Adat yang kedua adalah berkaitan dengan adat menyambut kelahiran bayi, yang mana ianya terdiri daripada amalan azan dan iqamat, yang mana ianya seperti amalan yang dilakukan oleh Islam, iaitu amalan mentahnik bayi. Yang kedua adalah adat mencuci dan menanam tembuni, yang bertujuan untuk memelihara bayi daripada penyakit dan sifat buruk pada masa akan datang, melindungi tembuni bayi daripada gangguan makhluk halus, dan kelihatannya masih lagi diamalkan oleh kebanyakan masyarakat Islam bagi suku kaum Suluk di Kampung Telaga Pitas di Sabah. Adat bagurat mata pula bertujuan untuk mengembalikan penglihatan mata ibu hamil yang tidak sengaja melihat tembuni bayinya. Dan adat magunting dan adat magtimbang bertujuan untuk mengelakkan kehidupan bayi berada dalam kesulitan. Adat urat mata dan adat magunting dan magtimbang dilihat masih lagi diamalkan oleh kebanyakan masyarakat Suluk di Kampung Telaga Pitas di Sabah. Bagaimana pula dengan adat perkahwinan? Didapati adat istiadat perkahwinan masyarakat Islam suku kaum Suluk di Kampung Telaga Pitas di Sabah terdiri pada adat menyubuk-nyubuk, adat hari pertunangan dan perkahwinan yang bertujuan untuk meminta pemberian dari pihak perempuan untuk majlis mendatang. Didapati masih lagi diamalkan oleh kebanyakan masyarakat Islam suku kaum Suluk di Kampung Telaga Pitas di Sabah. Upacara menggong perlu dilakukan apabila didapati pihak lelaki telah melanggar pantang larang pada hari perkahwinan. Justru itu, upacara merah ayam perlu dilakukan untuk tujuan membuang sial. Adat lompat pagar dan adat perlisiuh dilakukan bertujuan untuk mengelakkan pergaduhan dalam rumah tangga pengantin, dan didapati bahawa sebagian masyarakat Suluk kurang mengamalkannya disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu.
Dalam adat kematian ini, terdapat 3 fasa utama yang telah di-highlightkan oleh pengkaji, iaitu berkaitan dengan sebelum pengebumian, semasa pengebumian dan selepas pengebumian. Semasa pengebumian, terdapat amalan mengazan, mengikomat jenazah dan amalan mengipas yang bertujuan sebagai tanda penghormatan terakhir. Didapati masih diamalkan oleh kebanyakan masyarakat suluk di Kampung Telaga Pitas di Sabah. Selepas pengebumian, terdapat adat berjaga-jaga yang mana ianya dilakukan selama 7 hari 7 malam. Tujuannya diamalkan adalah kerana dipercayai roh si mati akan berkunjung ke rumah. Dilihat masih lagi diamalkan oleh kebanyakan masyarakat suluk di Kampung Telaga Pitas di Sabah. Adat berjak aling-aling pula, adat di mana ahli keluarga itu akan menyediakan satu tempat tidur si mati yang dilengkapi dengan beberapa barang milik si mati dan set kelengkapan tidur seperti bantal, selimut, tilam dan sebagainya. Ianya akan diletakkan di satu tempat khusus di dalam rumah yang bertujuan sebagai tanda kasih sayang dari keluarga si mati, sebagai tanda peringatan tentang kematian. Didapati masih lagi diamalkan oleh kebanyakan dan juga sebahagian masyarakat suluk di Kampung Telaga Pitas di Sabah. Kenduri arwah yang diamalkan akan diadakan pada hari ketiga, ke-7, 20, 40 dan genaplah hari ke-100, di mana kenduri arwah ini akan dilakukan secara besar-besaran dengan menjemput saudara mara. Didapati dalam kenduri arwah ini terdapat amalan perasapan kemenyan yang mana mengikut kepercayaan mereka, malaikat akan turut serta dalam majlis tahlil tersebut untuk memberkati lagi kenduri arwah. Didapati masih lagi diamalkan oleh kebanyakan masyarakat suluk di Kampung Telaga Pitas di Sabah. Kita sambung dengan fokus perbincangan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan faktor pengamalan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Islam Sukham Suluk di Kampung Telaga Pitas di Sabah. Di sini telah digariskan beberapa faktor yang mendorong pengamalan adat istiadat itu diteruskan. Antaranya adalah faktor kepimpinan, faktor persekitaran, faktor pendidikan dan faktor fenomena sinkretisme. Berkaitan dengan faktor kepimpinan ini merupakan faktor yang paling utama yang telah mendorong kepada pengamalan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Pemimpin yang dikenali sebagai pengamal adat merupakan pemimpin yang banyak mengetahui apa-apa upacara atau amalan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kewujudan golongan ini telah menyebabkan penerusan adat istiadat dilakukan dalam kehidupan seharian. Sudah menjadi kelaziman apabila berlangsungnya sesuatu upacara ataupun amalan yang dilakukan, pengamal adat yang disegani ini akan menjadi orang yang dikehadapan untuk menyempurnakan sesi upacara tersebut. Dalam arti kata lain, pengamal adat ini sudah menjadi penggerak kepada sesuatu keadaan itu. Hal tersebut menunjukkan bahawa pengamal adat yang dominan dalam kehidupan beradat telah menjadi faktor adat diamalkan dalam kehidupan masyarakat Islam Sukham Suluk di Kampung Telaga Pitas sehingga ke hari ini. Faktor yang kedua adalah berkaitan dengan faktor persekitaran. Persekitaran masyarakat Islam Sukham Suluk di Kampung Telaga Pitas yang dominannya ke arah kehidupan beradat telah menjadi faktor pengamalan adat istiadat masih diteruskan sehingga ke hari ini. Secara umumnya, kumpulan etnik yang menetap di Kampung Telaga Pitas adalah terdiri daripada etnik Suluk, Sungai, Tidong, Kegayan, Bugis dan sebagainya. Kesinambungan terhadap adat itu sukar untuk dihentikan kerana apabila persekitaran sesebuah masyarakat itu dipenuhi dengan amalan-amalan, tradisi dan kepercayaan, maka secara tidak langsung ianya akan mendorong masyarakat yang menetap di persekitaran tersebut akan terikut-ikut dengan budaya yang telah diamalkan oleh etnik-etnik yang ada. Institusi kekeluargaan yang taat kepada adat istiadat juga menjadi faktor persekitaran yang banyak menyumbang kepada pengamalan ini secara berterusan dalam kehidupan. Faktor yang ketiga adalah berkaitan dengan faktor pendidikan. Didapati realiti yang dimiliki oleh masyarakat Islam Sukham Suluk di Kampung Telaga Pitas adalah kebanyakan daripada mereka itu tidak memiliki ilmu atau pendidikan agama secara sepenuhnya. Hal tersebut mendorong kepada pengamalan adat yang tidak selari dengan hukum hakam agama Islam. Walaupun pendidikan akhlak sangat diutamakan dalam masyarakat, namun pendidikan ilmu syariah dan juga akidah kelihatan masih berada pada tahap yang rendah, khususnya golongan orang tua-tua yang sangat membelakangkan ilmu-ilmu Islam yang sepatutnya menjadi dasar dalam kehidupan. Pengetahuan agama yang rendah telah menyebabkan terdapat adat dan juga amalan yang bertentangan dengan Islam masih lagi diamalkan sehingga ke hari ini. Faktor pengamalan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Islam Sukham Suluk di Kampung Telaga Pitas yang terakhir adalah faktor sinkretisme. Sinkretisme menurut Ross Aiza adalah boleh ditarifkan sebagai satu proses pencampuran antara elemen Islam dan juga pra-Islam yang mewujudkan penjagaan dengan prinsip tauhid dalam kehidupan masyarakat. Sifat sinkretisme yang mencampur adukan antara agama dan juga adat telah menyebabkan masyarakat berani untuk mengamalkan adat istiadat secara berterusan, khususnya bagi adat yang bertentangan dengan
Islam. Persepsi masyarakat yang menyatakan bahawa adat ini adalah sebahagian daripada Islam telah membutakan mata masyarakat, sedangkan setiap adat itu perlu diselidiki apa asal-usulnya terlebih dahulu. Fenomena sinkretisme yang meluas ini telah menjadi faktor di mana pengamalan adat istiadat tersebut masih lagi diamalkan sehingga ke hari ini. Kesimpulannya, masyarakat Islam dari suku kaum suluk di Kampung Telaga Pitas di Sabah itu masih lagi menghidupkan adat istiadat dalam kehidupan seharian yang mana ianya diperoleh daripada nenek moyang sejak turun-temurun. Pengamalan terhadap adat istiadat itu didatangi oleh pelbagai faktor, dan faktornya itu antara faktornya itu adalah faktor kepimpinan, faktor pendidikan, faktor fenomena sinkretisme, dan faktor persekitaran. Diharap dengan kajian ini ianya akan menjadi titik permulaan dan penanda aras bagi masyarakat untuk lebih mengenali tentang kepelbagaian etnik dan juga budaya yang dimiliki oleh masyarakat di negeri Sabah. Sekian, terima kasih.